buku teks muka surat 117. Ataupun ikan yang boleh dimakan. Okey? Jadi, maksud aquaponik dan menerangkan reka bentuk aquaponik. Maksud aquaponik adalah satu teknologi pertanian yang menggabungkan aquaculture dengan aktiviti hidroponik dalam satu pusingan air atau circulation. Okay, aquaculture tu means maksudnya aktiviti ternakan ikan dekat belah bawah ni, dekat tangki bawah ni. Hidroponik pula maksudnya menanam tanaman tanpa media tanah dekat atas ni. Dia tak guna tanah biasa ya Wak. Okay, dia gunakan medium untuk aquaponik. Jadi aquaculture gabung dengan hidroponik jadilah aquaponik. Itu dia punya asal perkataan. Ini contoh dia gambar. Dekat belah atas, dia tanam sayur, sawi. Okay. Belah bawah, tangki untuk menternak ikan. So bawah ni adalah aquaculture. Atas ni adalah hidroponik. Gabungan jadi aquaponik. Okay? Gitu. Okey, unsur penting dalam aquaponik adalah ikan. Ikan mengeluarkan sisa makanan yang mengandungi amonia dan kotoran bagi tanaman. Jadi, sisa makanan yang ikan dikeluarkan, maksudnya dia punya najis tu, jadi baja. Jadi baja untuk tanaman. Okey, bakteria menapis dan mengubah amonia menjadi nitrat dan zat yang berfungsi sebagai baja. Okey, jadi daripada tahi ikan tu, akan jadi bakteria. Bakteria tu ubah najis ikan tu jadi baja. Jadi baja tu akan diserap oleh tanaman. Okey? Ini contoh yang dia buat aquaponik dekat luar lah. Bukan dalam rumah, dekat luar besar lah. Jadi dia tanam kangkung kan. Tak tengok subur kan. Bawah ni ikan. So yang ini kamu boleh lah kalau kamu rumah ada laman. Bolehlah buatlah di musim PKP ni. Kan untuk menambah apa? Menambah pendapatan, untuk menambah sumber makanan lah. Kan sambil-sambil kan, jadi tak payahlah kita pergi kedai Aceh beli ikan, beli sayur. Okey, petik je kat sini. Alright. Okey, ni contoh lagi. Ini contoh lagi lah. Ni. Atas ni sayur, bawah ni ikan. Tapi ni bukan ikan boleh makan kot ni. Ni mungkin ikan hiasan lah. Ataupun anak ikan yang masih belum besar. Okey, apakah tujuan aquaponik? Kenapa nak buat aquaponik ni? Kenapa tak beli ikan saja? Beli ikan dekat tangki lain. Lepas tu buat hidroponik dekat tempat lain, berasingan. Kenapa tak buat berasingan? Kenapa nak buat apa gabung pula? Tujuannya untuk mengekalkan kualiti air. Sebab air tu dia akan sirkulat. Okey, dia akan sirkulat tu maksudnya akan mengalir daripada tangki naik ke atas, naik ke tempat tanaman tu secara automatik sebab dia guna motor dan juga pam air. Jadi bila jadi macam tu, ia akan mengekalkan kualiti air. Jadi tak payahlah kerap basuh tangki air tu. Okey, sebab najis-najis tu, najis ikan tu semua dia jadi baja diserap oleh pokok. So dia punya air tu clean lah, bersih. Okay, kemudian mengurangkan kadar amonia dalam air. Kalau kamu bela ikan dalam akuarium pun, kalau bela ikan dalam akuarium pun, kamu kena semua, kena selalu pun bersihkan akuarium. Tapi ni tak payah. Okay, kemudian ia menjimatkan ruang. Okay, sebab dia atas bawah. Dua tingkat menghasilkan dua jenis makanan manusia secara serentak. Jimatlah. Okey, makanan tu kan. Ini contoh gambar lah. Tadi tu yang sebenar. Di sistem kitaran aquaponik ialah sistem pengaliran air dari kolam ikan ke media penanaman dan air akan dikitar semula ke dalam kolam. Tengok bawah ni akuarium. Okey, air daripada akuarium dipam. Okey, dipam naik ke atas. Okey, dan masuk ke bekas tanaman. Kemudian daripada bekas tanaman dia turun balik. Dia turun balik masuk akuarium. Naik balik. Macam itulah dia sirkulat. Okey. Ini proses kitaran aquaponik. Tengok ni ada pump.
Ada pump. Okey, ada pump air naikkan kat bawah. So pump ni akan mengepam air naik atas melalui salur, kemudian masuk ke dalam bekas tanaman. Kemudian turun balik ke bawah. Naik atau begitulah. Begitulah kitaran dia, aquaponik ni. Okay, ikan menghasilkan amonia daripada makanan yang dimakan. Kadar amonia yang tinggi akan menjadi racun kepada ikan. So bila jadi macam ni, bakteria tadi akan menghilangkan kadar amonia menjadi baja, dan baja diserap oleh tanaman. Okay. Bakteria memecahkan amonia tu So dia selamatlah. Okay. Air yang disaring menjadi bersih semula. Okay. Ni contoh lain. Okay. Tapi wajib kena ada pam air. Bila ada pam air bermakna sistem ini perlukan tenaga elektrik. Kalau tak ada elektrik tak boleh lah. Dia punya syarat kena ada tenaga elektrik sebab dia kena pam. Okey, ini pula adalah aquaponik secara takungan dan kitaran. Pertama, aquaponik secara takungan. Yang ini awak boleh buat sendiri lepas ni. Okey, tak payah pergi kedai pun. Barang kat rumah pun boleh. Guna botol terpakai, botol minyak masak yang 5 liter tu. Ataupun besin. Besin mak awak yang terpakai lah. Jangan ambil besin dia yang dia guna untuk masak marah dia. Okey. Lepas tu atas dia letaklah penutup begini. Letak penutup. Ataupun letak gabus pun boleh. Gabus tu terapung di atas air pun boleh. Kemudian buat lubang. Ambil cawan plastik. Okey. Cawan plastik ataupun cawan polistiren, lubangkan bahagian bawah. Lubangkan bahagian dia punya bawah cawan tu supaya akar tumbuhan boleh keluar nanti. Kemudian kamu apungkan macam ni atas air. Kemudian kamu ambil anak pokok sayur tau. Bukan anak pokok rambutan ke, pokok mangga ke, pokok kelapa sawit. Tak boleh. Pokok durian tak boleh. Pokok besar-besar tak boleh. Dia hanya untuk pokok. Hanya untuk pokok. Pokok apa Kas? Sayur. Hanya untuk pokok sayur sahaja. Lepas tu kamu buatlah begini. Pastikan, make sure anak pokok tu ada akar lah dulu. Baru kamu letakkan dalam cawan tu. Kamu semailah dulu. Macam tu. Ini adalah boleh buat kat rumah. Letak dalam bilik tidur. Lepas tu letaklah ikan laga bawah. Comel. Tak batu-batu. Okay. Itu aquaponik secara takung. Ini yang simple lah. Tak perlu guna kuasa elektrik. Tak perlu pump. Ini yang simple, yang terapung punya. Takung, itu panggil takung. Yang kedua, aquaponik secara kitaran perlukan pump lah. Sebab pump tu akan pump air daripada bawah ni atas. Okey? Okey ni, tanaman diletakkan terus di atas permukaan air sehingga akar terendam air. Ini yang saya kata takung tadi. Oh sorry, yang ni pakai pump. Yang ni pakai, yang ni tak pakai pump. Dia takung saja. Okey, yang ni takung saja. Macam saya cakap tadi boleh buat untuk letak dalam bilik. Okey. Ini kita panggil sistem takung atau dalam bahasa Inggeris dipanggil sistem raft. Raft dalam bahasa Inggeris, raft dalam bahasa Inggeris, dalam bahasa Melayu? Raft. Sama mana BI? Raft dalam bahasa Melayu apa? Rakit. Yes, sistem rakit. Rakit kan terapung. Jadi macam ni lah. Apungkan saja. Okey? Jadilah dia sistem raft. Okey, ini pula dipanggil sistem aquaponik pasang surut. Dalam bahasa Inggeris, ebb and flow. Kalau dalam buku teks kamu, ebb and flow ni, muka surat 121. Okey, muka surat 121. Okey, sistem raft tadi saya dah terangkan, dia terapung. Macam tu je. Okey, yang kedua sistem ebb and flow. Sistem pasang surut. Maksudnya air akan dipump. Okey, sistem ini berfungsi dengan menggunakan loceng sifon. Loceng sifon ni yang tengah ni. Yang tengah ni mengalirkan air dari media penanaman apabila air sudah memenuhi media penanaman.
Sistem ini adalah sistem aquaponik yang sederhana jika dibandingkan dengan sistem raft dan sistem NFT. Baik, kita tengok NFT Jadi air akan dipump naik ke atas. Atas ni guna batu kerikil je, dia tak guna tanah biasa tau. Jangan pula orang ambil tanah hitam awak, tanah bunga tu letak dekat atas. Okey, sebab nanti habis air bawah ni kotor. Okey, kemudian air tu akan surut. Okey, surut masuk ke dalam bell chiffon ni. Okay, air tu akan masuk balik ke akuarium. Lepas tu naik balik. Macam tu lah. Okey. Ini kita panggil sistem ebb and flow ataupun dalam bahasa Melayu sistem pasang surut. Okay, ini adalah sistem NFT. NFT adalah Nutrient Film Technique. Okay, iaitu sistem ini hampir sama dengan raft tapi menggunakan media tanaman, menggunakan media penanaman dan akarnya tapi tidak menggunakan media penanaman. Dia tak guna apa-apa pun kat atas ni. Tak ada batu kerikil, semua tak ada. Kosong gini je. Okay, tanaman tu akar dia tergantung gitu je. Okay, dan akarnya menyentuh. Akarnya hanya menyentuhnya, Wak. Dia tidak terendam. Jadi dia punya bekas tanaman bahagian atas dia sengit sikit. Dia macam menyengit sikit macam tu. So bila air ni atas, air tu akan automatik turun. Jadi tak berlaku takungan dekat dalam bekas tanaman tu, tak berlaku takungan. Jadi akar tanaman tu hanya touch, hanya sentuh saja air. Dia tidak terendam. Kalau sistem raft, sistem takungan, dia rendam. NFT tidak, dia hanya lalu je. Kemudian air tu turun balik, naik balik, turun balik lagi tu. Okey, itu adalah NFT. Jadi ada 3 sistem lah. Sistem aquaponik ada 3 sistem. Sistem raft, sistem takung, sistem rakit lah, terapung. Iaitu akar tu terendam. Yang kedua sistem ebb and flow, pasang surut, air naik, air dekat bekas tanaman akan naik, lepas tu turun balik. Turun ke akuarium, naik balik macam tu. Okay, NFT pula tak guna apa-apa media tanaman. Tak guna apa-apa, kosong macam tu je kat atas. Lepas tu air tu naik, akar tu hanya menyentuh air sahaja. Okay. Hari ni cikgu nak tanya awak ni, ini apakah model aquaponik berikut gambar ni? Siapa boleh jawab? Takungan ke cikgu? Takungan lah, kita tengok jawapan. Yes, betul, bagus. Siapa jawab tadi tu? Tak nampak. Afika. Okay, bagus. Ini adalah sistem rakit. Jadi awak sebenarnya boleh buat mini sistem rakit ni. Buat dalam bekas kecil, taklah dalam bilik. Ini adalah saya punya assignment lepas ni. Okay, gunakan barang terpakai dalam rumah sahaja. Tak boleh pergi kedai kan, PKP kan. Gunakan apa yang dalam rumah yang kamu boleh buat. Okey, tumbuhan dekat atas tu pun tak semestinya sayur. Kalau pokok bunga pun boleh. Bunga bukan bunga kertas lah. Macam pokok berdaun tu boleh lah. Paling senang sebenarnya adalah pokok kesum. Daun kesum dengan kangkung. Itu paling senang lah. Macam mak kamu pergi beli kangkung kat kedai Aceh kan? Kat kedai, kan kita makan atasnya je, akarnya kan buang kan? Kan kita kerat kan? Ambil lah batang dia tu. Letak. Tanam kat atas. Dia daunnya akan keluar. Sama juga dengan kesum. Kesum ni lagi suka air, daun kesum. Lagi dia terendam, lagi dia suka. Dia tak cepat layu. Tapi yang sensitif kalau sistem takungan ni macam sawi sensitif lah, pakcoy sensitif. Dia tak boleh terendam lama. Dia akan jadi busuk akar dia. Jadi awak kalau nak guna sistem rakit, kamu ambil pokok yang tahan air, yang dia terendam, yang dia lagi suka air. Contohnya macam saya cakap tadi, kesum dengan kangkung. Okay. Ini adalah ebb and flow. Beza ebb and flow dengan rakit tadi, sistem rakit ni, ada tiup sifon ni kat tengah ni. Kemudian diguna media tanaman kat atas. Okay, yang ni pula adalah NFT. Dia sengit. Dia punya bekas tanaman yang atas ni sengit. Gitu. Ini perbandingan lah tadi. Perbandingan antara 3 sistem. Jadi antara ketiga-tiga ini, yang mana yang paling terbaik?
Yang mana yang paling terbaik? Sebenarnya yang paling terbaik adalah sistem ebb and flow. Pasang surut adalah sistem yang paling terbaik yang akan menghasilkan tumbuhan dengan ikan ni dekat akuarium tu yang yang sihat lah, yang boleh gemuk lah maknanya pokok dia tu. Kemudian sistem rough yang kedua. Kemudian barulah ranking ketiga adalah NFT. Tapi kalau kita nak buat bajet, maksudnya kita nak buat sistem aquaponik bajet, kita buat rough je lah. Kita buat yang takung je lah. Okay? Okey, jadi ini adalah kelebihan reka bentuk aquaponik, kelebihan dan kelemahan ketiga-tiga sistem rough, ebb and flow, NFT. Kalau rough, akar tanaman menyerap terus nutrien. Tanaman tumbuh cepat, productivity sistem tinggi. Tanamlah pokok kangkung dengan pokok apa tadi saya kata? Som tadi. Tetapi kelemahannya akan mudah reput lah. Untuk setengah pokok sayur tak sesuai. Kalau ebb and flow, biji benih boleh ditanam terus pada media tanaman. Okey, saya nak cakap dengan awak, yang rough tadi, pokok yang kamu tanam dekat atas tu, make sure kena ada akar dulu tau. Tak boleh kamu ambil biji benih, kamu tabur. Tak jadi. Okey, takkan jadi. Awak kena ambil anak pokok yang ada akar. Make sure dia terus terendam. Baru jadi. Tetapi kalau ebb and flow, kamu boleh, tak payah anak pokok, ambil biji benih, tabur terus dekat media tanaman. Okay. NFT perlu pokok yang ada akar. Dia tak boleh biji benih. Itu beza dia Okay, ini pula 25.3 komponen utama dalam sistem aquaponik. Yang pertama perlukan tangki ikan ataupun akuarium. Okay. Tangki berfungsi sebagai tempat untuk memelihara ikan. Jenis tangki, jenis kolam simen, jenis akuarium, kolam fiberglass dan drum plastik. Yang kedua, bekas tanaman. Okey, sama ada bentuk persegi petak ni kita panggil grow beds ataupun auto siphon, kita gunakan tube siphon warna putih ni. Kita buat lubang gini. Okey, untuk bekas tanaman. Kemudian kita perlukan siphon ataupun bell siphon. Ini kalau gunakan kalau kamu nak buat sistem ebb and flow lah. Okey. Kemudian media tanaman yang digunakan, ini sahaja murid. Kita tak guna tanah biasa. Kita gunakan batu kerikil ataupun kita gunakan hydroton. Dia bulat-bulat begini tau. Bulat-bulat keras. Macam tahi kambing. Kemudian kita gunakan rock wool ke. Ini dekat kedai akuarium ada. Kemudian kita gunakan kokopit ke, sabut. Kokopit ni sabut kelapa yang orang buat tanam orchid tu. Kemudian kita panggil ini macam pasir kasar lah ataupun kita panggil perlite. Okey? Ini saja media tanaman yang digunakan untuk aquaponik. Dia tak guna tanah. Kalau guna tanah, kotor air akuarium awak. Ini adalah hydroton. Ini kalau beli kat kedai akuarium, dia jual lah. Ada. Ataupun kedai yang menjual alatan hidroponik begini je. Air tu tak kotor. Ini sistem pepaipan. Kalau nak buat sendiri. Okay. Guna pipe PVC dan juga pipe poli. Okay, ini adalah bahan-bahan untuk penyambungan paip guna sesiku 90, palam, grommet, T sama, siku 90 darjah sama, siku 90 darjah, palam, T sama, T pengecil. Ini bahan penyambung paip. Kemudian kita gunakan juga pump air kalau nak guna sistem ebb and flow dan juga sistem NFT. Okay, kalau yang guna rough tak payah. Okay, kita juga gunakan penapis air. Ni beli kat kedai akuarium belakang ni. Okay, namakan media tanaman berikut. Ni cikgu nak tanya. Yang belah kiri sekali ni apa? Siapa boleh jawab? Batu kerikil. Pandai, batu kerikil, bagus. Okay, gambar yang ni adalah kokopit ataupun sabut kelapa. Ni jual ni dekat apa? Dekat nursery kokopit ni.
Okay, sebab biasanya kalau kita tanam pokok sayur pun campur dengan kokopit barulah pokok tu macam kadar kelembapan dia terjagalah. Okay, ni apa dia ni? Siapa tahu bulat-bulat ni? Hydroton. Pandai Dania, hydroton. Okay, yang hak kanan ni perlite. Okay, macam ni lah perlite. Dia macam pasir kasar lah. Okay. Ni pula guna apa ni? Ini guna apa kita boleh potong-potong ni 4 segi? Rock wool. Pandai, rock wool. Bagus. Okay. Okay. Lepas dah kenal benda-benda tu, kita perlu melakar reka bentuk sistem aquaponik bermaklumat. Tapi disebabkan PKP, dalam lakaran awak dalam kertas buku sketch tu, tak perlulah lakar sistem aquaponik NFT dan juga EM flow. Saya hanya nak lakaran sistem RAF. Yang ini, yang tengah ni. Ini sistem Allah. Okay. Yang ni RAF. Saya nak reka bentuk RAF saja. Reka bentuk sistem RAF. Tak payahlah buat yang lain-lain ni sebab kita ikut situasi dekat rumah. Kalau kita pergi sekolah, motor, pam semua saya bekalkan. Sekolah bekalkan. Kita boleh buat. Masalahnya tak pergi sekolah. Nak cuba sendiri kat rumah kan. Jadi lakaran kamu nanti, okay, dalam buku sketch, hanya lakaran sistem RAF. Kamu cipta sendirilah. Nak buat macam mana? Bertingkat macam tu ke atas besin, bawah akuarium ataupun macam mana Ini ada dalam buku teks lakaran ni. Lakaran ni ditunjuklah dalam buku teks muka surat 127. Itu adalah contoh-contoh lakaran. Maksudnya reka cipta kamu sendirilah. Okay. Okay. Membuat lakaran reka bentuk sistem aquaponik, ada akuarium, ada span, ada pump. Ini tak payah. Tak nak yang guna NFT ataupun EM flow. Kemudian kita analisis lah macam biasa kan. Ini langkah-langkah kalau nak buat. Ini kalau kat sekolah buat. Masalahnya tak pergi sekolah. Okay. Jadi kamu bersabar je lah ini lakaran. Lakaran ni kena buatlah kat rumah. Okay. Dalam buku sketch. Okay. Analisis. Ini tak ada apa dah ni. Ini analisis lah. Okay. Itu saja. Okay. Sebenarnya saya nak tunjuk awak video Okay. Tunjuk video sana. Okay, setakat ni ada soalan tak nak tanya? Clear tak? Murid? Hello? Clear cikgu. Cikgu tak cikgu dengar Clear. Okay, cikgu nak tunjuk video. Okay, sama-sama kita dengar video ini. Kaedah aquaponik atau konsep penanaman moden yang menggabungkan ternakan ikan dan tumbuhan bersama dalam satu sistem bersepadu diakui mampu melestarikan alam sekitar. Sisa ikan menyediakan sumber makanan organik untuk tumbuhan, manakala tanaman secara semula jadi menyaring air kembali kepada ikan. Kelebihan itu menjadi inspirasi kepada Universiti Malaysia Perlis untuk memperkenalkan kaedah peternakan dan penanaman pintar di dalam rumah pelindung hujan. Projek berkenaan sedang dibangunkan di Institut Agroteknologi Lestari Insat Unimap di Sungai Cucuh Padang Besar oleh 2 penyelidik. Mereka memilih ikan kelah dan jade perch, manakala subsistem hidroponik adalah tanaman sayuran bernilai tinggi. Sekarang kalau ikut, sebenarnya permintaan untuk kelah ni sangat tinggi. Terutama daripada negara-negara Singapura, Taiwan, Jepun, Hong Kong dan China. Tapi masalah kita tak boleh nak penuhi pasaran sebab supply tak cukup. Sekarang untuk kelah ni kita dah boleh buat pembenihan sendiri. Teknologi dah ada. Malaysia dah boleh menghasilkan benih sendiri dalam kan, dalam maksudnya di farm-farm yang ada. Cuma sekarang kita nak buat grow up, kemudian kita buat kajian macam mana kita nak bagi ikan kelah kita tu berkualiti. Kaedah itu dilakukan di dalam rumah pelindung hujan yang berkeluasan 446 meter persegi yang boleh menempatkan 44 tangki bersaiz 4 tan termasuk 7 tangki filter. Setiap satu tangki mampu memuatkan sekitar 1,200 benih anak ikan. Projek itu mendapat perhatian Kementerian Pertanian dan Industri Makanan. Okey. Ini kalau inilah okey, satu lagi. Okey, yang ni pula saya nak tunjukkan DIY
boleh buat sendiri kat rumah. Ini kalau yang guna pump lah. Ini aquaponik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Jadi pada saya nak bercerita tentang seorang yang saya temui. Pasti bersih cukup. Kau set penanda penyambung pump akuarium, cawan plastik, anak ikan, batu, ikan bau, anak pokok. Ni anak pokok kesum lah ni yang dia nak tanam ni. Ini kalau nak buat mini aquaponik guna botol Untuk memasukkan plastik ke dalam lubang tersebut. Guna botol minyak masak yang 5 liter tu lah. Buat lubang. Botol plastik potong mengikut tanda yang dibuat. Okay, buat lubang guna pisau. Ni boleh buat sendiri kat rumah ni. Okay. Bahagian bawah juga ditanda sedikit untuk membuat ikat bagi memasukkan pipe pump akuarium. So kalau nak guna sistem, nak buat sistem EM flow, kita kena gunakan pump lah. Jadi dia buat lubang lah untuk masukkan wayar pump tu. Meletak cawan plastik menggunakan besi. Itu dia buat lubang untuk nak. Tapi kalau kamu nak buat sistem rough, nanti kamu just letak cawan ke atas, apungkan saja. Make sure bahagian bawah cawan tu kena air. Macam tu je lah. Kalau nak guna sistem EM flow, kena beli pump. Ditepuk dengan beberapa lubang. So bahagian bawah cawan tu kena letak lubang tau. Sebab nak bagi akar tu keluar. Pump akuarium diletak dalam botol dan pipe pump kampung. Okay, jadi letakkan batu. Batu diletakkan ke dalam botol dan dimasukkan air bersama anak-anak ikan yang disediakan. Ikan balls digunakan untuk menanam anak pokok ke dalam cawan plastik yang Okay, so digunakan media tanaman, hydroton. Masukkan. So pokok tu dia gunakan pokok, dia tanam pokok apa ni? cawan plastik yang telah ditanam dengan anak pokok. Apa tu dia rendamkan saja. Yang disediakan So itu adalah salur pump lah. Kalau nak guna pump. cawan plastik. Pump dihidupkan dan dibiarkan aliran air ikan terus. So pump dihidupkan, jadi air tu akan naik turun lah. Macam tu. Okay, dah siap. Okay. Okay. Baik, ada soalan nak tanya setakat ni? Jelas? Jelas. Okey, jadi kalau kamu nak buat sendiri kat rumah, buatlah macam tu. Sama ada sistem takungan kalau kamu, tapi kedai akuarium pun tak buka kalau nak beli pump semua kan. Buatlah sistem takungan yang simple. Lepas tu ambil video, tunjuk kepada saya lah. Dan ada markah lah kat situ. Okey. Untuk hari ni saya takkan bagi kerja yang berkaitan aquaponik, nota, sebab saya nak sambung nota yang elektronik. Okey, so lastly sebelum kita menutup tirai, saya nak bagi kamu quiz. Okay, quiz ni adalah dalam bentuk word wall.
Okey, jadi dua orang top ranking akan diberi top up sumbangan daripada koperasi sekolah dan juga panitia RBT Okey, saya share dia punya link Boleh buat sekarang terus. Okay, saya share dekat X, dekat message. Okay. Okay, boleh klik. Saya share. Okay, boleh terus buat. Nampak tak saya punya link? Buat wall. Okay, masuk nama. Start. Saya nak dua orang top ranking markah tertinggi akan diberi hadiah top up RM5. Sumbangan panitia RBT dan juga kerjasama daripada koperasi SMK BTP. Okay, dapat masuk tak? Lambatnya internet saya hari ni. Okay, semua dah klik ke? Senyap je. Semua dah klik ke? Dah. Dah, okay, cuba buat. Saya punya internet slow lah awak. Pusing. Okay, jadi kamu teruskan buat, kemudian kamu submit saja. Nanti saya akan keluarkan nama top ranking So saya setting untuk apa baru dia keluar. Okay, saya setting selama berapa minit ni Saya setting sekejap je, 5 minit. Okay, jadi kamu boleh buat terus 5 minutes countdown. Okay, 37 saat now. Lima minit. Tak apa, buat. Okay, 1 minit 45 saat. Okay, so kamu just submit saja.
Okay, ada 11 orang dah hantar Saya tengok ni ada 11 orang. Bagus. Afika, Bariza, Dania, Auni, Syahmi, Ardini, Hasnan, Mahal Syami, Azim Nafa, Durani, Alia Wafiq. Okay, ada 16 orang. 11 orang, sorry, ada 11 student dah hantar. Okay, yang lain keep hantar. Okay, nanti dekat WhatsApp saya akan beritahulah siapa top rankingnya. Setakat ni first top adalah Wafiq 10/10 correct. 10/10 betul Wafiq. So confirm lah awak yang dapat top up tu. Lepas tu yang seorang lagi saya nak. 3 minit setengah. Seminit. Tiga 30 saat lagi. Lima, 6, 47, 48, 49, 50. 10 second. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okey, habis. Okey. Okey korang. Settle kelas kita pada hari ini. Jika ada apa-apa soalan, tolong WhatsApp cikgu secara personal. Okay, nanti cikgu akan umumkan 2 top ranking quiz walk untuk terima top up dekat grup masing-masing. Kemudian cikgu akan bagi 2 muka surat nota reka bentuk elektronik untuk disambung dalam buku nota masing-masing. Okay, ada soalan nak tanya selain tu? Tak ada cikgu. Tak ada, alright. Jadi kita akhiri kelas kita. Kita akan jumpa pada hari Jumaat jam 8. 8? 8 boleh ke? Korang boleh ke pukul 8? Boleh. Ha? Tak boleh. Kita mula awal sikit lah. Hari tu 8.30 tu macam terlalu terburu-buru lah awak. 8 suku boleh? Jumaat? Boleh. Janganlah tidur lepas subuh dah Jumaat ke, baca Quran ke, baca Yasin ke lepas subuh deh. Sementara tunggu kelas cikgu lepas suku. Boleh Okey. Okey, jangan lupa isi kehadiran. Okey. Kemudian siapa yang tak siap lagi kuis tadi, siapkan, hantar. Okey, kemudian nanti tengok kat grup WhatsApp untuk nota sambungan elektronik tu Okey, apa-apa WhatsApp cikgu nak tanya. Okey, jangan takut, jangan segan. Okey, bye semua. Assalamualaikum. Jumpa lagi Jumaat. Terima kasih. Terima kasih cikgu. Sama, bye. Terima kasih cikgu. Okay. Terima kasih cikgu. Sama-sama.